Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nur Hayati Rusli dan Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 103 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah cumulative case yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 3,452 kes, iaitu bersamaan dengan 62.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 22 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 50 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,532 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,987 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Sehingga kini seramai 43 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 25 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 93 kes, iaitu bersamaan dengan 1.68% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-93 iaitu kes 5,483 merupakan perempuan warga negara Malaysia berumur 72 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit barah dan darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 20 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 22 April 2020 jam 9 suku pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengesan satu kluster yang bermula di Pengeran, Johor. Case index iaitu kes 1,508. Kluster ini telah mula mengalami gejala pada 12 Mac 2020. Beliau telah dirawat di sebuah klinik swasta pada 16 Mac 2020 dan disyaki menghidapi demam denggi. Pada keesokan hari, beliau telah merentas beberapa buah negeri untuk mengunjungi sanak saudara di sekitar Selangor sebelum pulang ke Pengeran pada 18 Mac 2020. Keadaan kesihatan beliau mula merosot dan dimasukkan ke Hospital Sultanah Aminah Johor pada 20 Mac 2020 dalam keadaan kritikal. Beliau seterusnya disahkan positif jangkitan COVID-19 pada 22 Mac 2020. Setakat 22 April 2020, kluster ini melibatkan sebanyak 15 kes positif COVID-19, iaitu 10 orang rakan sekerja dan 5 orang ahli keluarga case index, termasuk ibu beliau yang berusia 79 tahun dan anak perempuan berusia 10 tahun. Sebanyak 7 kes daripada kluster ini masih dirawat di hospital, manakala 8 kes lagi telah pulih sepenuhnya dan dibenarkan discharge. Secara keseluruhan, 3 kes di dalam kluster ini telah dirawat di ICU. Jangkitan di kalangan ahli keluarga yang menetap di negeri lain adalah dipercayai berpunca daripada aktiviti kunjung-mengunjung yang berlaku sehari sebelum pelaksanaan PKP. Seperti yang sedia maklum, penularan pandemik COVID-19 yang kini melanda seluruh dunia telah memberi kesan yang sangat ketara terhadap amalan dan norma kehidupan seharian kita. Ini termasuklah perubahan kepada cara amalan keagamaan dan tradisi kebudayaan seperti budaya kunjung mengunjungi perhimpunan keagamaan dan majlis kerajaan yang merupakan antara identiti unik masyarakat majmuk di negara ini. Tradisi dan amalan ibadat pada bulan Ramadan
bagi umat Islam di seluruh dunia akan turut terkesan memandangkan banyak negara sedang melaksanakan kawalan pergerakan dan kawalan sempadan bagi mengekang pelunaran jangkitan COVID-19 di negara masing-masing. Mengambil iktibar daripada penyebaran jangkitan COVID-19 dalam kluster Pengeran dan juga subkluster Rembau, masyarakat diminta untuk kekal patuh kepada perintah kawalan pergerakan dan elak daripada melakukan sebarang aktiviti kunjung-mengunjung ke rumah rakan dan sanak saudara. Ini termasuk perjalanan merentas negeri, daerah dan mukim atau menghadiri perhimpunan besar-besaran termasuk majlis keagamaan dan majlis kerajaan. Kementerian Kesihatan khawatir aktiviti seperti ini yang sememangnya telah menjadi kelaziman rakyat Malaysia akan mengakibatkan penularan jangkitan COVID-19 di kalangan ahli keluarga, terutama kepada golongan warga emas dan kanak-kanak. Umat Islam di negara ini diseru untuk menggunakan peluang semasa bulan Ramadan yang bakal menjelma untuk menjalankan aktiviti dan amalan keagamaan seperti persediaan juadah terbuka, berbuka puasa dan solat berjamaah dengan keluarga di rumah masing-masing. Selain daripada meraihkan bulan Ramadan bersama keluarga tersayang di rumah, langkah ini dapat membantu kita menjaga dan melindungi ahli keluarga yang dikasihi, terutamanya ibu bapa yang berusia dan anak-anak kecil daripada jangkitan COVID-19. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mengamalkan jarak sosial yang selamat sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain dan penjagaan kebersihan diri yang tinggi seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Seterusnya ingin dimaklumkan kluster perhimpunan di Seri Petaling. Setakat ni bilangan sampel yang disaring ialah 29,400 dan sampel yang diambil ialah 28,211. Bilangan yang positif adalah 1,978 melibatkan 5 generasi. Seterusnya kita ke kluster pelajar-pelajar tahfiz. Telah dikenal pasti 13,223 pelajar tahfiz di 200 sekolah madrasah. Pun begitu, 4,647 sampel telah diambil iaitu bersamaan dengan 35% dan didapati 298 pelajar adalah positif iaitu bersamaan dengan 6.4%. Dan kita ke laporan PKPD dan dimaklumkan lokaliti Menara Plaza City One, bilangan sampel yang telah diambil setakat ini ialah 1,986 dan ada pertambahan 11 kes menjadikan jumlah positif 51 kes dengan 1 kematian. Dan yang seterusnya adalah Selangor Mansion, tiada pertambahan kes dan kekal 85 kes. Malayan Mansion juga tiada pertambahan kes dan kekal 4 kes. Lain-lain masjid di kawasan Masjid India, sampel yang telah diambil adalah 1,188 kes, tiada pertambahan kes, kekal 3 kes. Dan untuk Bandar Baru Ibrahim Majid, kekal tiada pertambahan kes iaitu kekal 183 kes. Lain-lain lokaliti di luar Bandar Baru Ibrahim Majid kekal 39 kes iaitu tak ada pertambahan. Kampung Sungai Lui juga tiada pertambahan kes, kekal 131 kes. Bukan Kampung Sungai Lui tiada pertambahan kes, kekal 315 kes. Dan pusat bandar utara sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur, sampel yang diambil ialah 4,532 sampel dan setakat ini tiada kes tambahan, tetapi jumlah kes yang didapati ialah positif ialah 28 melibatkan 1 kematian iaitu warga negara Myanmar. Seterusnya kita ke kluster. Dan kluster yang telah ada pertambahan didapati ialah kluster Menara Plaza City One. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada pertambahan 11 kes baru menjadikan jumlah keseluruhan
kes di Menara City One 51 kes. Kluster petugas kesihatan Kuching iaitu ada pertambahan 10 kes menjadikan jumlahnya 50 kes. Dan kluster persidangan gereja di Kuching ada pertambahan 7 kes menjadikan jumlah 146 kes. Kluster kejuruteraan di Kuantan ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah 61 kes. Kluster Madrasah Sungai Salan di Jerantut ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah 78 kes. Kluster PUI di Itali iaitu di Kuching ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 60 kes. Kluster Madrasah Air Mebau ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 39 kes. Kluster pelajar yang pulang dari luar negara pesantren iaitu ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 55 kes. Kluster Madrasah Sungai Lui tiada pertambahan, kekal dengan 128 kes. Kluster eksekutif iaitu di wilayah Persekutuan, Selangor dan Negeri Sembilan, Johor dan Pulau Pinang tiada pertambahan kes, kekal 121 kes. Dan kluster yang lain juga tiada pertambahan. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan.